执行的就是有福的人。 Rekan-rekan yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹， kalau kita bicara tentang 10 hukum, 如果我们说起10条诫命， sesungguhnya kita sedang berbicara tentang hukum yang tertinggi di dalam kekristenan. 其实我们正在说在基督教里最高的那个律法。 Di dalam Injil dikatakan inilah hukum yang terutama dan yang utama. 在福音书有说过，这就是最高的律法和规定。 Yaitu hukum apa? 是什么律法规定呢？ Kasih. 爱。 Hukum pertama sampai yang keempat 第1条到第4条的律法 itu bicara tentang relasi kita dengan Allah. 是说关于我们与神的关系， Hubungan kita dengan Allah. 我们与上帝的关系， Kasih kita dengan Allah. 我们对上帝的爱。 Itu yang mendasari sehingga kita bisa melakukan kemudian hukum yang kelima sampai yang ke-10. 第1条到第4条是根基让我们能够执行第5条到第10条。 Bicara tentang hubungan kita dengan sesama. 因为第5条到第10条是说关于我们人与人之间的关系， Kasih kita dengan sesama. 我们对别人的爱。 Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam menjalankan kasih, 在我们执行爱的时候， ternyata ada jenis-jenis kasih yang perlu kita perhatikan. 原来爱是有几种，我们要知道。 Sehingga kita bisa memaknai dengan tepat apa sih yang dimaksud dengan kasih yang sesungguhnya yang diajarkan di dalam 10 hukum. 好让我们能够明白在10条诫命所教导的爱是怎样的爱。 Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. 我们知道，我们才能执行在我们的生命当中。 Saya tuliskan ada 4 jenis kasih yang ada di sini. 我写出来有4种爱，这里 Kasih yang ditunjukkan ketika kita lagi berbahagia. 第1种爱就是当我们感到很快乐所表现出来的爱。 Orang yang berbahagia itu bisa menjadi orang yang sangat baik, Bapak 一 Ibu. 个很快乐的人可以突然间变成一个很好的人。 Nah, misalnya 比如 ada orang yang mendapatkan lotre 10 miliar. 比如有人中彩票1亿美元， Sekarang lagi musim judi online. 因为现在是很多人在玩那个网络的赌博， Banyak kalangan itu terjebak ke dalam kecanduan judi online. 很多人陷入在那些网络赌博的迷里面。 Semoga di tempat ini tidak ada yang coba-coba ya. 希望弟兄姐妹们不要尝试那些Bahaya sekali. 因为是很危险的。 Orang yang sedang berbahagia mendapatkan lotre senilai 10 miliar. 一个人他中彩票得到1亿的时候，他会感到很开心， Bisa menjadi sangat baik dan dia dapat memberikan orang lain misalnya pengemis 1 juta kepada mereka. 他可以突然间变成一个很好的人，可以给乞丐100万。 Namun kebaikan dan kasih yang seperti ini itu sifatnya sementara saja. 但是他的那些善行是暂时的， Jangka waktunya sebentar. 不能持续久的。 Ketika bahagianya pudar, ketika bahagianya pudar, 当他的快乐没有的话， dia sudah tidak menjadi baik lagi. 他就变为不是一个好人了。 Kedua, 第2种， kasih jenis kedua adalah kasih karena ikatan. 第2种的爱就是因为有纽带关系的爱。 Kasih ini bisa menjadi kasih yang tanpa batas. 这样的爱能够成为没有限度的爱， Karena ada ikatan di dalamnya. 因为在里面有纽带的。 Orang tua bisa mengasihi anaknya 父母能够爱他的子女， bisa tanpa ada batasan. 没有限度去爱他的子女。 Ini adalah tindakan kasih yang natural.
这也是很自然的爱， Kasih yang muncul karena ada ikatan orang tua dan anak. 因为父母跟他的子女他是有关联。 Beberapa kali ketika saya misalnya naik kendaraan, 很多时候当我开车的时候， terus melihat ada seorang anak kecil yang dia seharusnya usia sekolah, 看到有小孩子哈，应该是上学的， tapi kemudian dia harus meminta-minta atau menjual koran. 但是他就得讨饭或者卖报纸。 Hati orang tua mana yang tidak hancur kalau itu adalah anak kita. 如果这样的孩子是我们的孩子，我们肯定会很伤心。 Dan bahkan tidak jarang ada banyak orang tua yang ketika mendapati anaknya salah, 很多父母哈，当他得到他的子女哈做错事的时候， dia bela-belain sedemikian rupa. 他就拼命辩护他。 Bagaimanapun Pak, dia itu anakku. 无论怎样，他是我的子女， Aku sayang sama dia. 因为我是爱他的， Jangan sampai dia menderita. 我不想让他痛苦。 Kalau bisa aku saja yang menderita. 可以的话，痛苦的是我自己了。 Ini adalah jenis kasih karena ikatan 这种爱是因为有纽带关系的爱， dan bisa terjadi tanpa batas. 能够没有限度发生的。 Jenis kasih yang ketiga adalah filantropis, Bapak Ibu. 第三种爱就是慈善家的爱。 Kasih filantropis adalah misalnya seorang yang kaya raya 比如说，有一位很富有的人， membagikan harta kekayaannya atau berbuat baik dengan harta kekayaannya. 他分享出他的财产，或者他用他的财产去行善事。 Michael Jackson pernah membagikan harta kekayaannya 3 juta dolar. 迈克杰克森哈曾经分享出他的财产有3亿美元。 Bill Gates pernah membagikan harta kekayaannya lebih banyak lagi, 30 miliar dolar. 还有比尔盖茨献出的更多。 Kasih yang seperti ini atau kebaikan yang seperti ini 这样的爱，这样的善良， biasanya memiliki motivasi yang ada di baliknya. 通常在他背后有他的动机。 Dan bukan hanya orang-orang kaya tadi, ada kalanya 不单那些有钱的人有 kita 的 pun 时候， melakukan kasih filantropis. 我们也曾经执行过这样的爱哈。 Dan ada banyak orang yang juga melakukan hal yang sama. 也有很多人执行这样慈善家的爱， Tujuannya 目的是， misalnya untuk menebus dosa, 比如说，因为他想赎罪， menebus kesalahan, 想补偿他的错过， supaya lebih terkenal. 好让他能够变成更有名。 Dan biasanya orang-orang yang melakukan kasih atau tindakan kebaikan filantropis ini, 通常那些做慈善家爱的人， mereka masih punya banyak harta atau paling tidak masih ada harta. 他们还有很多的财产至少他们还有财产啦。 Tetapi berbeda dengan kasih altruis, Bapak Ibu. 但是利他主义者的爱是不一样。 Ini adalah orang-orang yang selfless. 这样的人就是无私的人， Orang-orang yang tidak mementingkan diri mereka. 就是他没有太看重自己利益的人， Bukan orang yang memiliki motivasi tertentu. 不是那些有个人动机的人。 Suatu kali ada seorang gadis negro berusia 8 tahun. 曾经有一位8岁的黑人小女孩， Gadis miskin. 是很贫穷的女孩， Mamanya hanya seorang pencuci baju. 她的母亲为别人洗衣服。 Dan mamanya meninggal ketika dia di usia 8 tahun. 当她8岁的时候，她母亲就过世了。 Dia melanjutkan kerja mamanya dengan mencuci baju sampai dia berusia 80 tahun. 他持续做他母亲的工作洗别人的衣服到80岁。
Jadi berapa tahun dia bekerja mencuci baju? 我们看哈，他已经多年洗衣服了， Dari 8 tahun sampai usia 80 tahun. Pandu berapa tahun? 从8岁到80岁有多少年？ Iya, 72 tahun. 72年哈。 Sampai akhirnya dia masuk panti Breda milik pemerintah, Bapak Ibu. 到他进入政府的养老院。 Dunia dihebohkan oleh sebuah surat yang ditulisnya untuk University of Southern Mississippi. 世界轰动哈，因为他曾经写过一封信给南密西西比大学的。 Nama gadis itu sekarang udah usia 80 tahun ya waktu itu. Siapa? 这位小女孩的名字是什么？是谁呢 Osceola McCarthy. ？Osceola McCarthy。 Dia menyumbangkan $15.000 他见证了1.5万年， untuk beasiswa kepada mahasiswa kulit hitam di universitas tersebut. 给在那所大学的黑人大学生成为他们的奖学金。 Dari hasil kerja dia 72 tahun. 通过他攒起来72年攒起来的那些金钱来建出去。 Kehebohan ini mengundang para wartawan untuk mendatangi dia. 这样的轰动哈，吸引了很多记者哈来采访他， Sungguh mencengangkan. 是很惊讶的哈。 Dia bukan hanya seorang yang bukan kaya raya. 他那位女孩子哈，不是一位很富有的人， Baju yang dimilikinya juga cuma 2 helai. 她的衣服只有2件。 Coba di sini yang hanya punya baju 2 helai, angkat tangan. 这里哈有这2件衣服的可以举手。 Nggak ada kan? 没有哈？ Ada yang punya baju cuma 2 helai? 有这两件衣服的人吗？ Dia tidak pernah makan di restoran. 他未曾在餐厅吃过饭。 Siapa yang tidak pernah makan di restoran 有谁 atau rumah makan? 没去过餐厅吃饭的？ Semua di sini pernah. 我们当然曾经去过。 Bahkan ketika ditanya rasa es krim seperti apa, dia jawab dia tidak pernah makan es krim. 甚至有记者问他冰淇淋的味道是怎样，他回答说：“我未曾吃过 Siapa 冰淇淋。 anak kelas 8 yang tidak pernah makan es krim coba? 有没有吃过冰淇淋的吗？ Hampir tiap hari maunya beli es krimnya di kantin. 因 Ya 为 kan? Ketawa. 大概每天都要去那个去买冰淇淋吃。 Nah, ini adalah orang-orang yang selfless. 这样的人哈是无私的人， Orang yang tidak mementingkan diri sendiri. 是没有看重自己利益的人， Sebuah kasih yang altruis. 是一个为他人着想的爱。 Kasih yang diberikan tanpa mementingkan dirinya. 他献出他的爱，没有看重自己的利益。 Tetapi pendeta Yakub Susabda mengatakan, 但是雅各书撒旦牧师这样说， kasih seperti ini pun, dia katakan, 虽然他人有这样的爱， kalau bukan didasarkan atas kasih kepada Kristus, 如果他这样行善，根基不是因为他爱基督的话， kasih altruis yang seperti ini tidak memiliki nilai kekal. 这样无私的爱也是没有永恒的价值。 Kasih yang bernilai kekal itu ada 2 relasi di dalamnya. 要一个永恒爱的要有价值哈，它有两个关系。 Seperti yang dinyatakan di dalam 10 hukum yang kita baca. 就像我们刚才读的在十条诫命里面， Ada relasi antara dia dengan Allah. 它跟神哈有关系。 Sebuah kasih yang menunjukkan bahwa dia begitu menghormati Allah. 他的爱表现出他很尊敬上帝， Sehingga penghormatan kepada Allah itulah menjadi dasar kemudian dia mengasihi sesama. 他敬畏上帝的心哈，成为他爱他人的根基。 Dia menunjukkan kasih dan relasinya dengan sesama.
他把他的爱表现出在别人身上。 Dan aturan inilah yang diberikan Allah ketika di Gunung Sinai. 这样的规定哈，上帝是赐给以色列人在西奈山 Dalam 10 hukum 通过10条诫命， yang seolah-olah itu menjadi pengekang di dalam kehidupan kita. 看起来好像束缚我们生活的。 Tetapi justru tanpa 10 hukum ini, 其实哈，如果没有这4条诫命的话， kita tidak akan pernah hidup di dalam kebebasan Woman- yang sesungguhnya. 我们不能活在真正的那个自由当中。 Maka Bapak Ibu saya mau katakan, 所以我要说的话， tidak semua aturan harus dipandang sebagai pengekang. 不是所有的规则哈要被看为是束缚我们的， Ia juga dapat dilihat sebagai koridor kebebasan. 它也是能够我们看为是自由的走廊。 Sebab tanpa adanya batasan, kebebasan akan menjadi liar. 因为如果自由哈，它没有限度哈，就会变成放纵。 Bapak Ibu, inilah yang diberikan Allah 这就是上帝赐给 kepada bangsa yang baru keluar dari perbudakan di tanah Mesir. 赐给那些刚从埃及人努力下走出来的民。 Baru 50 hari mereka keluar dari tanah Mesir. 他们刚50天从埃及走出来， Dan selama 400 tahun mereka diperbudak oleh Mesir. 400年哈，他们被埃及人当作奴隶。 Kita bisa bayangkan orang yang diperbudak selama ratusan tahun. 我们可以想象哈，一个被当作奴隶100年的人， Apalagi sebuah bangsa, 何况是一个国家哈， identitasnya akan menjadi seperti apa? 他的国家的身份会变成怎样？ Kehidupan mereka akan menjadi seperti apa? 他们的民的生活会变成怎样？ Tentu mereka tidak memiliki kebebasan. 肯定他们没有拥有自由的， Tentu jati diri mereka akan hancur dan porak-poranda. 肯定他们的身份肯定会混乱起来。 Dan tentu mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai sebuah bangsa yang benar-benar. 也是会失去他们成为一个国家的身份。 Maka 所以 dalam kondisi inilah, 在这样的情况下呢， setelah 50 hari mereka keluar dari tanah Mesir, 他们从埃及出来50天之后， Allah menyatakan 10 hukum kepada mereka. 上帝显现出10条诫命给他们， Yang di dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus sebagai hukum yang pertama dan terutama. 在新约哈，主耶稣说，这就是最主要的律法， Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 就是你要全心全意去爱你的上帝， segenap jiwamu, 全意去爱你的上帝， segenap akal budimu, 用你的思想去爱你的上帝 dan，segenap kekuatanmu. 用你所有的力量去爱你的上帝。 Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting yaitu hukum ke-5 sampai yang ke-10. 还有第二规定哈，也就是5条到第10条的， Dirangkumkan dalam satu kalimat. 被一句话来总结： Kasihilah sesamamu manusia 你要爱你的弟兄姐妹们， seperti dirimu sendiri. 爱你的邻舍哈，好像你爱你自己一样。 Coba saya ingin kita colek teman kiri kanannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 我们可以告诉身边的人哈，要爱你的邻舍，好像你爱自己一样。 Apakah ini mudah dilakukan? Halo? 容易去做出来吗？ Tidak mudah. 不容易啊。 Tapi dasar Alkitab memberikan sebuah kerangka aturan yang jelas. 但是圣经哈给了我们很明确的那个规定， Kasih kepada Allah, 对上帝的爱， kasih kepada sesama. 也有对人的爱。 Mustahil kita bisa bicara saya mengasihi Allah. 我们不可能说我爱我的神，
Tapi sesama kita yang di depan mata kita saja kita tidak bisa mengasihi dengan baik. 但是在我们眼前的人哈，身边的人哈，我们没有认真去爱他。 Ini yang perlu menjadi perenungan kita. 这需要我们思考的事， Ini yang terus harus kita perjuangkan di dalam kehidupan komunitas 也 kita. 要在我们的团体里面要努力去得到的。 Dan firman inilah yang diberikan Allah kepada sebuah bangsa yang keluar dari perbudakan. 这样的命令哈，这样的话哈，上帝给刚从埃及出来的、从努力出来的一个民族， Untuk mereka menjadi bangsa yang beradab. 好让他们成为有文明的国。 Kasih yang diajarkan di sana. 所教导出来的那些爱， Bapak Ibu di Sinai mereka diajarkan dua hal. 在西乃，上帝教导他们两件事， Mereka diingatkan akan dua hal. 他们被提醒两件事。 Mereka diingatkan pertama Iya. tentang perbudakan. 他们被提醒关于努力， Mereka diajar oleh Allah untuk memiliki ingatan yang kuat akan apa yang pernah mereka alami di tanah Mesir. 上帝教导他，好让他们能牢记他们在埃及所经历的那些痛苦。 Saya mau katakan bahwa sesungguhnya keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir 我要说哈，以色列人从埃及走出来的时候， itu merupakan gambaran dari kehidupan kita yang telah keluar dari dosa. 也是代表我们的人生已经从罪恶里面走出来的那个描述一样。 Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir 他们被埃及人当作奴役， dan keluar dari sana. 然后他们从埃及里面走出来。 Semua kita diperbudak oleh dosa. 我们每个人哈已经被罪恶当作奴隶了。 Dan dalam karya keselamatan Kristus kita dilepaskan dari perbudakan dosa. 但是因为有主耶稣的工作，我们能够脱离罪恶的奴隶。 Maka seharusnya pun kita mengingat akan kondisi kita 所以我们应该记得我们的情况是怎样的。 yang dulu sama-sama diperbudak 以前哈是跟以色列人一样被罪所奴隶， oleh bangsa Mesir dan oleh dosa. 被埃及人当作奴隶，或者我们是被罪当作奴隶。 Dengan kata lain kita ini orang-orang yang sama 换句话来说，我们跟以色列人是一样的人， yang pernah diperbudak oleh dosa, 曾经被罪恶当作奴隶的， hidup di dalam dosa. 活在罪恶当中。 Ini harus menjadi peringatan keras untuk kita. 这应该成为我们最远的那些提醒。 Kita adalah orang-orang yang pernah diperbudak oleh dosa. 我们也是已经被罪恶所当作奴隶的 Yang 一些人。 kedua yang diingatkan Allah adalah 第二，上帝提醒我们的就是， mereka diingatkan akan kuasa Allah yang besar, 他们被提醒，上帝是有大能力的上帝， melebihi dewa-dewi yang dipercaya oleh orang Mesir. 超过埃及人所相信的神。 Bagaimana Tuhan menolong menyertai mereka 怎样上帝与他们同在，保护他们， sehingga mereka terbebas dari kejaran Firaun. 好让他们能够脱离法老的追杀， Mereka bisa melewati Laut Tebrau 他们能够经过红海， dan mereka bisa lepas dari bangsa Mesir. 他们能够脱离那些埃及人哈。 Bukankah semuanya itu telah dilakukan oleh Allah 这一切不是上帝已经为他们做了吗？ untuk menunjukkan kuasanya yang lebih besar dari segala ilah yang ada di Mesir? 来证明上帝的大能哈，比埃及人所拜的那些神更大。 Hal yang sama juga kita alami. 同样也是我们所经历的。 Kita yang diperbudak oleh dosa, 我们已经被罪当作奴隶， kita dibebaskan oleh Kristus. 基督已经释放了我们， Bukan dengan harga yang murah. 不是用很贱的价值。 Kristus harus mengorbankan dirinya sendiri 基督要牺牲他自己的生命， untuk menyelamatkan kita dari dosa. 来拯救我们脱离罪恶。 Ada harga yang mahal.
有很昂贵的代价 yang harus dibayar. 要付出的。 Dan harga itu telah lunas dibayar untuk kita. 那些代价哈，神已经还清了。 Dua hal ini mesti kita ingat selalu. 所以这两件事我们应该牢记， Mesti kita ingat selalu. 我们也要时时刻刻牢记。 Selain ada dua hal yang perlu kita ingat, ada dua hal yang ditata. 除了有两件事，刚才有两件事我们是要记得的哈，还有两件事上帝所安排给我们的， Dan juga harus kita tata di dalam 我 kehidupan 们 kita. 也要安排在我们生命里面。 Sehingga 10 hukum itu diberikan. 好让四条诫命哈就给了我们。 Di sini mereka ditata untuk dua hal. 在喜来上帝哈安排了他们两件事。 Mereka ditata mengenai kehidupan spiritualitas keagamaannya. 他们被安排以对于他们宗教信仰的那些生活。 Kehidupan rohani kita harus ditata. 我们的属灵生活也需要安排。 Setelah bangsa Israel melihat kondisi spiritual orang Mesir, 当以色列人哈，他看到埃及人的那些宗教信仰的 yang 时候， menyembah banyak ilah, 他埃及人哈拜有很 yang 多 hidup 的神， bergantung kepada dewa-dewa, 他们的生活是依靠那些神的。 yang harus menyembah kepada banyak dewa-dewa. 他们埃及人要拜很多很多的神。 Sekarang mereka harus melihat dengan kacamata mereka sendiri 现在他们就要用自己的眼睛去看， bahwa Allah yang maha kuasa itu hanya satu, 伟大的全能的上帝只有一个， yang telah membebaskan mereka, 帮助他们、释放他们的， melindungi, menuntun, 保护他们、引导他们、 memelihara kehidupan mereka 保守他们的生命的， dari kuasa Fir'aun dan Holy. keganasan padang gurun. 脱离法老和旷野的残酷。 Mereka diajar bagaimana hidup dalam keyakinan monoteisme yang sejati. 以色列人被教导哈，怎样活在那个真正的一神信仰里面， Bukan politeisme. 不是多神信仰的， Sama, 一样。 setelah kita dibebaskan dari dosa, 当我们已经被从罪释放之后， tidak boleh kita percaya kepada hal yang lain selain Allah, 我们不能相信其他事除了我们的神， termasuk diri kita sendiri. 包括相信自己。 Yang kedua, 第二， mereka ditata dalam hal kehidupan moralitas sosialnya. 他们哈被安排了对于生命的道德的生命。 Tadi saya katakan tentu orang yang 400 tahun diperbudak kehidupan mereka seperti apa gitu kan. 刚才我已经说了哈，一个被400年被当作奴隶的那个生活情况是怎样的， Bisa menjadi liar, tidak tahu aturan dan lain sebagainya. 可能会放纵哈，不遵守条理。 Tetapi di dalam 10 hukum mereka diajar untuk memiliki moralitas sosial yang saling mengasihi satu dengan yang lain. 但是在4条诫命里面，他们被教导要有社会道德哈，来互相关怀别人。 Bukankah kita dari sini dapat melihat betapa pentingnya 10 hukum itu diberikan kepada bangsa Israel? 这里我们能够看到4条诫命对于以色列人是多么的重要性。 Dalam pemaknaan tersebut kita mendapati 在这个意义上，我们能够得到 betapa pentingnya ke-10 perintah Tuhan bagi bangsa Israel yang baru bebas tersebut. 对于那些刚脱离埃及的以色列人哈，这4条诫命是何等有重要性的。 Melalui perintah itu Allah hendak membentuk mereka menjadi bangsa yang hidup menyembah Allah. 通过那些命令哈，上帝要塑造他们成为拜上帝的民， Sekaligus mengasihi sesama 同时也要爱领事。 dan sebaliknya menghargai dan mengasihi sesama sekaligus juga menyembah Allah. 他怎样爱领事哈，也是同样爱神了。
komunitas kita juga sama. 我们的团体也是一样。 Maka tidak salah kalau Tuhan Yesus mengatakan inilah hukum yang pertama dan terutama. 所以没错，如果耶稣基督说这是最重要、最主要的地方， Mengasihi Allah. 我们要爱我们的上帝。 Dan hukum yang kedua 然后第二的立法就是 adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 要爱你的邻舍，好像你爱你自己一样。 Gampang mah itu Pak. 看起来简单， Saya bisa 我 lakukan. 能做出来， Apakah betul 是 begitu? 真的这样子吗？ Gampang? Halo anak-anak, 容易去 SMA 做出来吗？ gampang nggak? Mengasihi sesama gampang? 爱身边的人容易吗？ Ini tentu bukanlah hal yang gampang. 这件事不是一件容易做出来的事。 Betapa hati kita sering meronta-ronta, 很多时候我们的心会反抗， banyak mencari alasan 找很多的借口， untuk kemudian kita tidak melakukan kasih kita kepada sesama kita. 找借口不要做我们对别人献出爱， Untuk kita menghindari orang-orang yang selalu konflik dengan kita. 找借口好让我们避免会跟我们有冲突的人， Untuk menjauhi mereka yang pernah melukai kita. 远离他们曾经伤害过我们的人， Rasa-rasanya 好像 lebih baik 更好 gak usahlah kita dalam sebuah komunitas. 不要在一个团体里了。 Tetapi tidak bisa 但 tidak. 是也是不能这样子。 Allah menempatkan hukum kasih itu dalam sebuah komunitas yang diciptakannya. 上帝把那些爱的立法放在他所塑造的那些团体里面。 Dan justru dalam komunitas itulah kita belajar mengasihi yang sesungguhnya. 反而在团体里面我们学习怎样真正的去爱人， Mengasihi ketika kita tidak dikasihi. 爱别人当我们没有被爱的时候， Mengasihi ketika kita dilukai. 爱别人当我们被伤害的时候， Mengasihi ketika kita dikecewakan. 爱当我们受到失望的时候， Mengasihi ketika kita dibicarakan. 爱当别人说我们坏话的时候， Itulah hukum yang kedua 这就是第二条的立法， yang sama dengan hukum yang 跟 pertama. 第一条的立法是一样的。 Kasihilah sesamamu 你要爱你的邻舍， sebagai dasar 成为一个根基， wujud dan ekspresi 成为一个表达表现， kasih kita kepada Allah. 向别人、向上帝的爱。 Rekan-rekan, suatu ketika ada seorang pemuda 有一天有一位年轻人 menemui seorang kakek yang bijaksana 他 katanya. 就找一位有智慧的老爷爷。 Pemuda itu menceritakan kekesalan dan perasaan kecewa dengan gereja tempat dia berbakti. 这位年轻人向那位老爷爷倾诉，他对他敬拜的那些教堂感到那些不满的事情。 Dia mengalami kepahitan, 他经历了很多的苦， kekecewaan dengan orang-orang yang ada di gereja itu. 他对那说教堂的人感到很失望。 Pasti ada yang pernah kan mengalami hal yang 可能 sama. 弟兄姐妹也有曾经经历过。 Pemuda itu ingin menjadi orang Kristen yang biasa saja. 所以他想，我要成为一个普通的年轻人吧， Saking kecewanya, 因为他感到 dia 很 ingin 失望 memutuskan, 他就决定， ya sudahlah, saya tidak akan terlalu ikut campur di gereja. 好了，教堂的事、教会的事情我不要再插手了， Saya akan mundur saja dari 我就 pelayanan. 要退出侍奉了。 Saya akan ke gereja hanya sekali saja seminggu, itu sudah cukup. 我一个星期去一次教堂就够了。 Dan pemuda itu meminta nasihat dari sang kakek ini. 然后这位年轻人向那些老爷爷致信。 Tetapi sang kakek yang mendengarkan cerita itu, dia hanya berdiam saja. 但是听这位年轻人
庆祝的老爷爷哈，他一句话没有说， tidak mengucapkan sepatah kata pun 一句话都没有说， kepada sang pemuda. 没有向那个年轻人说话， Dan tidak kebetulan 也不是偶然， di sampingnya ada kumpulan bara api yang menyala. 在他旁边哈有在燃烧的那个火焰， Dia ambil satu bara 他把一块母焰拿出来取出来， dijauhkan dari kumpulannya. 他把一块木炭哈取出来，远离他的燃烧的那个木炭团。 Anak-anak tahu apa yang terjadi dengan bara itu? 知道这被取出来的木炭发生了什么事呢？ Kalau dipisahkan dari kumpulannya, 如果他被分开，远离他的队里面， pasti dia jadi padam. 肯定会熄灭的。 Lalu bara api itu dikembalikan lagi 然后那块木炭哈，它就再放进去， dan dia menyala lagi. 然后就开始再燃烧了。 Dan diangkat sebentar sama kakek itu, 然后那位老爷爷把它提上来， ditaruh lagi 就再放下， tanpa mengucapkan sepatah 一句话 kata 都 pun. 没有说。 Pemuda itu tahu artinya apa. 但是这个年轻人知道它的意义是什么。 Bapak Ibu, arang itu hanya bisa terus menyala jika dia bergabung dengan tumpukan arang yang lain yang menyala. 木炭能够不断燃起来哈，如果它跟其他的木炭聚在一起， Kita pun sama. 我们也是一样。 Kita ini sesungguhnya adalah manusia yang lemah. 其实我们是很软弱的人， Kita ini adalah manusia yang membutuhkan dukungan dari orang lain. 我们是需要别人支持的人。 Kerohanian kita mudah memudar. 我们的属灵生活很容易衰退， Dan semakin kita menjauh dari komunitas kita, 我们越远离我们的团体， maka kehidupan kita 我们的生活 akan semakin redup 会 dan mati. 越没有燃烧，然后熄灭了。 Tidak ada seorang pun yang memiliki kerohanian terlalu kuat 没有一个人能够拥有强壮的那个属灵， sampai-sampai dia tidak membutuhkan 直 komunitas 到他不需要一个团体了， atau dukungan dari orang 或 lain 者其他人的支持 untuk bertumbuh. 来一起成长。 Di dalam komunitas inilah 在这样一个团体里面， justru Allah dengan tegas mengatakan kita harus belajar mengasihi. 上帝很远的跟我们说，我们要学习爱， Kita harus belajar saling mendukung dan menopang. 也要学习互相支持、 Kita 扶持 harus，belajar untuk saling menunjukkan kebaikan satu dengan yang 也 lain. 要学习互相表现我们的好给身边的人。 Pertumbuhan rohani tidak bisa dinilai secara pribadi. 属灵的成长哈，我们不能个人评价， Maka Allah memberikan hukum kasih. 所以上帝给了我们爱的那个律法。 Dan hukum kasih hanya bisa berlaku kalau ada dalam sebuah komunitas. 那个律法呢有效哈，如果我们在团体里面， Bukan ketika kita bermeditasi di hutan. 不是我们在森林一个人这样子Di hutan sudah. Gereja bukanlah kumpulan malaikat. 因为教堂哈、教会哈，不是一群天使聚在一起的地方， Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. 也是完美的人哈聚在一起的地方。 Justru gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. 反而教会哈是罪人聚在一起的地 Yang 方， mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. 已经得到上帝救恩的。 Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以弟兄姐妹们， John Ortberg mengatakan, 约翰奥伯这样说： fondasi hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah kesempurnaan. 团体生活的根基哈，然后我们教会聚在一起生活的根基不是完美，
Bukan karena Anda atau saya sempurna maka kita dikumpulkan dalam satu komunitas gereja, bukan. 不是因为你和我是一个完美的人，所以上帝把我们聚在一起，在教堂里。 Justru karena kita orang-orang berdosa maka kita dipanggil keluar dan dikumpulkan dalam satu 但 komunitas 是因 gereja. 为我们是有罪的人，所以上帝呼召我们来聚在一起，在一个团体里。 Maka kerendahan hati itulah fondasi 所以谦卑就是根基， untuk mau belajar satu sama lain. 好让我们能够互相学习，彼此学习， Dan sikap saling mengasihi, mempercayai satu sama lain. 然后互相爱、互相相信的那些态度。 Tanpa kerendahan hati dan sikap saling percaya, 没有谦卑的心，然后互相相信的心， kita akan sulit membangun komunitas yang sehat. 我们很难能够建好一个健康的团体。 Dan David Gold mengatakan, 大卫哥这样说， gereja kita, 我们的 semua gereja, 所有的教会， semua komunitas Kristen 所有的基督教团体呢， adalah sebuah rumah sakit 就是一家医院一样， bagi orang yang sakit, 给那些有病的人， sebuah gymnasium 也是一个健身房， atau 健身 tempat 房， pelatihan atau gym 一个健身房哈， untuk kesehatan hidup kita. 给我们健康的一个锻炼健康的一个健身房， Sebuah laboratorium 也是一所实验室， dan sekolah bagi karakter kita. 学校对于我们的平等， Inilah gereja, 这就是教会， tidak ada yang sempurna. 没有完美的， Jangan merasa paling sempurna. 也不要觉得自己是很完美。 Mari kita berdoa.